Assalamualaikum dan hai. Okey. Bersama saya Cikgu Muhammad Amiruddin yang akan menyampaikan tentang teknik ataupun cara menjawab soalan bahasa Melayu penulisan. Penulisan ataupun kertas 2 bahagian B. Okey. Okey. Ini semua mesti tahu, mesti tahu. Okey, nombor 1, ulasan. Ulasan ni pun tahu, penulisan. Penulisan berdasarkan bahan rangsangan ataupun bahan yang diberi. Contoh ada gambar. Okey, kamu semua boleh tengok gambar bahan yang diberi. Okey. Nombor 2. Okey, ini adalah bahan sastra. Bahan sastra ni sama macam bahan dulu-dulu. Dari dulu sudah ada, contoh pantun, puisi ataupun sajak dan lain-lain. Okey, ni bahan bukan sastra. Bukan sastra, bukan bahan yang dulu-dulu. Yang sekarang sudah ada. Contoh iklan. Iklan, IKLAN, iklan. Ataupun rajah. Rajah sama dengan gambar. Sama. Okey. Untuk yang pertama, kita mesti tahu untuk rujuk. Rujuk mesti tengok. Tengok. Kita mesti tengok gambar ataupun iklan ataupun jadual. Ni adalah jadual. Jadual. Rajah ataupun carta ataupun poster. Poster ataupun carta petikan. Petikan ni cerita yang diberi. Okey, kamu boleh tengok contoh gambar cuba begini. Okey, ini nama dia poster. P-O-S-T-E-R. Poster. Ini nama dia iklan. I-K-L-A-N. Iklan. Contoh iklan, dia mau cerita sesuatu, tentang sesuatu. Okey. Ini adalah jadual. Jadual. Tengok ni. Okey, jadual. Ada masa, ada nombor, itu biasa. Okey, ini adalah cartapai. C-A-R-T-A-P-I-E. Cartapai dia bulat. Okey. Untuk bahagian B, kamu semua mesti tulis antara 50 hingga 80 perkataan saja. 50 sampai 80 perkataan saja. Kalau lebih sikit-sikit tak apa. Kalau kurang 50 tak boleh salah, nanti markah kamu sikit saja. Okey? Kamu tulis dalam 3 perenggan. Okey, perenggan. Maksudnya sama, maksud dia perenggan 1, 2, 3. Faham? Nanti kita tengok sama-sama. Okey, perenggan. Okey. Untuk memudahkan kamu semua menulis ulasan ni bahagian B, kamu ingat rumus ini RUMUS, rumus pasak. PASSAK. Okey. Apa itu PASSAK? Apa? Tengok ni. Okey, untuk rumus PASSAK pasak, kita ingat P yang nombor 1. P ni adalah pendahuluan ataupun mula. Pendahuluan. Kalau maksudnya tu mula. Kamu boleh tengok dalam soalan. Kamu baca soalan, kamu tengok itu boleh kamu semua tulis sebagai permulaan ataupun pendahuluan. Okey, nombor 2, ingat antaranya ialah. Ini. Itu kita tengok nanti apa yang kita akan tulis. Tunggu. Okey. Nombor 3, S. S ni
seterusnya. Seterusnya. Okey. Nombor 4, S juga selain itu. Selain itu. Okey. Nombor 5, A. A, akhir sekali. Akhir sekali. Okey. Yang keenam, kesimpulannya. Kesimpulannya. Okey. Ini untuk yang dah habis. Habis, kita nak tutup ulasan kita ni. Kita tutup, kita guna kesimpulannya. Okey. Sekarang kita tengok bagaimana untuk guna rumus pasak dalam penulisan ulasan bahagian B. Okey. Jom. Satu lagi yang kita mesti tahu, mesti tahu untuk ulasan ni ataupun cerita bahagian B ni mesti ada 3 perenggan. Ni perenggan ni. Saya cakap tadi perenggan. Syarat dia perenggan. Okey. Perenggan 1 mesti ada pendahuluan yang tadi, yang rumus tadi PASSAK. Ingat Okey, untuk perenggan 1 huruf P, pendahuluan. Kita tengok soalan. Okey. Nombor 2, okey ni perenggan 2. Kita guna rumus ASSA. Di sini ASSA yang tadi ya. Okey, untuk perenggan yang kedua, mesti ingat, mesti tulis sekurang-kurangnya 3 maklumat. Maklumat tersurat. Kamu tengok kan cikgu eja, tersurat semua yang sudah ada dalam gambar ataupun rajah ataupun jadual. Kamu mesti tengok soalan, tengok gambar ataupun rajah ataupun jadual yang diberi. Kamu garis mana yang maklumat. Ya, garis dalam bahan rangsangan. Okey. Untuk dapat markah yang tinggi mesti ada sekurang-kurangnya 1 maklumat yang tersirat. Tersirat. Maksudnya yang ni kamu fikir sendiri. Tersurat ni, surat dia ada tulis dalam bahan rangsangan. Kamu tengok, kamu garis saja. Okey. Untuk maklumat tersirat SIRAT mesti fikir sendiri. Senang? Okey. Kamu guna semula rumus tadi. Antaranya ialah ni, seterusnya, selain itu, akhir sekali. Okey, ini perenggan kedua. Okey. Sudah habis. Kamu tengok pula perenggan ketiga. Perenggan ketiga ialah kesimpulan. Kesimpulan ni fikir kesimpulan. Ni ya, isyarat dia kesimpulan. Ini pun sama, kamu tengok semula soalan dan semua gambar ataupun jadual ataupun ni kamu tengok semula bahan rangsangan. Kamu cantum semua, ambil semua, tulis sebagai kesimpulan. Okey. Sekarang ni kita tengok bagaimana untuk tulis ulasan bahagian B menggunakan 3 perenggan. Ini. Dan jangan lupa kamu mesti guna rumus PASSAK.